Politik kebencian dicela tidak kira di mana. Amanah mengecam keras tindakan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mendakwa orang Islam sebagai penganut fahaman pemisah dan menyifatkan Islam sebagai agama krisis di seluruh dunia. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata kenyataan pemimpin Perancis itu melampau dan hanya memupuk Islamofobia dalam kalangan masyarakat dan penganut agama lain. Dalam mendepani krisis COVID-19, sepatutnya beliau sebagai seorang presiden menunjukkan keprihatinan terhadap semua masyarakat tanpa mengira agama yang dianuti, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata ucapan Macron tidak bertanggungjawab, menyemai sentimen kebencian dan Islamofobia yang harus ditolak. Saya menyelar ucapan Presiden Perancis Emmanuel Macron awal Oktober lalu yang mendakwa Islam adalah agama yang berada dalam krisis di seluruh dunia pada hari ini dan termasuklah di negara Perancis, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, sikap radikal dan ekstrim ini bukanlah datang daripada Islam. Sebaliknya, ia lahir daripada kefahaman yang salah mengenai agama sehingga wujud sentimen berkenaan. Pengerusi Amanah Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah pula mengecam Macron yang kononnya seorang liberal pro kebebasan tetapi menunjukkan sikap ekstrim secara terpilih dengan menyatakan sebelum insiden pembunuhan itu sebagai Islam menghadapi krisis secara global. Mengapakah penghinaan berterusan terhadap Nabi Muhammad SAW yang merupakan individu terpenting kepada umat Islam dibenarkan tanpa apa-apa tindakan oleh pihak berkuasa Perancis? Soalnya, beliau menyelar sikap dui standard Macron yang ketara terhadap umat Islam berbanding dengan Yahudi di Perancis. Presiden Macron sebenarnya bermain politik agama dan kaum haluan kanan untuk pilihan raya Perancis. Ini sama juga dengan cara politik agama dan perkauman Presiden Trump menjelang pilihan raya Amerika. Umat Islam di Perancis dan Eropah hari ini semakin tertindas oleh Islamofobia yang terus dibakar oleh ahli politik demi mendapatkan sokongan, ujarnya. Pada masa yang sama, beliau menempelak ahli politik Kerajaan Perikatan Nasional yang hari ini menyerang Presiden Perancis dan Amerika supaya mencermin diri sendiri kalau mereka tidak melakukan perkara yang sama di bumi Malaysia. Politik perkauman dan agama sering dimainkan di Malaysia tanpa tindakan sepatutnya oleh pihak berkuasa, dakwa Raja Kamarul. Beliau merujuk kepada kenyataan seorang timbalan menteri dari PAS yang telah mengeluarkan kenyataan menyerang agama Kristian secara lantang dan terbuka. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW supaya kita tidak menghina agama lain, supaya pihak berkenaan tidak menghina agama kita pula, katanya. Beliau menyarankan agar diamalkan cara dakwah mengikut sunnah Rasulullah SAW untuk menarik orang bukan Islam kepada agama Islam, bukannya dengan bertindak untuk menambah musuh terhadap Islam. Kecaman dan tuduhan liar seperti kafir harbi dan munafik haraki dan sebagainya telah lama bermain di bibir pejuang parti berkenaan tanpa tindakan oleh pihak berkuasa. Adalah hipokrit untuk mereka terus mengecam pihak lain mengguna agama dan kaum apabila mereka sendiri mengamalkan yang sama untuk mengekalkan kuasa politik. Sikap tercela dan terkutuk menggunakan agama dan kaum bukan hanya dimainkan oleh pemimpin politik barat tetapi ianya sudah lama diamalkan dalam politik Malaysia, tegas beliau. Menurut Raja Kamarul, sebelum pemimpin PAS dan UMNO mengecam sikap serta politik Macron dan Trump, hendaklah mereka berdiri di hadapan cermin yang besar untuk bermuhasabah diri. Adakah cara mereka berpolitik memecah belahkan itu adalah mengikut ajaran serta sunnah Rasulullah atau adakah mengikut nafsu semata-mata asalkan dapat berkuasa? Itulah yang berlaku apabila ada Menteri Agama yang gagal menasihati pihak yang berkenaan tentang bahaya dan buruknya politik menggunakan agama dan kaum. Sungguh, kita perlu mengakui politik kebencian, keagamaan dan perkauman yang kita kecam apabila berlaku di negara barat sebenarnya telah pun lama berakar umbi di bumi Malaysia. Sedih tapi benar.